Assalamualaikum kepada semua pelajar. Cikgu harap kamu semua berada dalam keadaan sihat dan sejahtera. Okey, kamu telah mempelajari bab 2 iaitu zaman air batu dan kamu juga telah melakukan ujian topikal bab 2 iaitu zaman air batu yang mana kamu telah mengetahui tentang sejarah zaman air batu dan kesan-kesan perubahan yang berlaku kepada bumi pada zaman air batu. Jadi, untuk pembelajaran hari ini, kamu akan mempelajari bab 3 iaitu zaman prasejarah. Dalam bab 3, kamu akan mengetahui apa itu zaman prasejarah. Okey, seterusnya kita akan melihat video animasi yang menunjukkan gambaran masyarakat pada zaman logam. Berdasarkan video ini yang menunjukkan masyarakat zaman logam ini, cikgu harap kamu dapat memahami dan dapat memahami gambaran masyarakat, apa aktiviti yang masyarakat lakukan dan juga berdasarkan kepada dua-dua video yang cikgu tunjuk iaitu gambaran masyarakat zaman batu dan zaman logam ini, kamu dapat melihat perubahan dan perkembangan masyarakat yang mana dia berubah daripada zaman ke zaman yang mana menunjuk adanya kemajuan di antara perubahan zaman itu. Okey. Seterusnya kita tengok tempoh masa zaman prasejarah. Okey, zaman prasejarah ni ada 4. Yang mana 3 zaman batu dan 1 zaman logam. Yang mana okey. Zaman Paleolitik. Tempoh masa zaman Paleolitik adalah antara 2.5 juta tahun hingga 8,000 tahun sebelum Masihi. Dan zaman Mesolitik adalah 12,000 tahun
hingga 4,000 tahun sebelum Masihi. Dan zaman Neolitik 10,000 tahun hingga 2,000 tahun sebelum Masihi. Dan zaman Logam 3,500 tahun sebelum Masihi hingga 500 Masihi. Okey. Jadi zaman prasejarah ini ada 4, yang mana kalau kamu mahu mudah untuk ingat, okey. Zaman Paleolitik P, Paleolitik Pa, Mesolitik Mat, Neolitik Nasi dan Logam Lemak. Jadi Pak, Mat, Nasi, Lemak. Jadi Pak ni stand kepada Paleolitik dan Mat iaitu Mesolitik, Neolitik Nasi dan Logam lemak. Jadi kalau kamu ingat nasi lemak, ingat zaman prasejarah. Ingat 4 tahap zaman prasejarah iaitu Paleolitik, Mesolitik, Neolitik dan Logam. Okey, seterusnya. Okey. Memahami zaman prasejarah ini membolehkan kita mengetahui sejarah dan tamadun manusia yang berkembang bagi satu tempoh masa yang panjang. Jadi dengan kita mengetahui zaman prasejarah ini, kita dapat melihat sejarah manusia dan kesusahan dan susah payah dan cabaran yang dilalui oleh masyarakat pada zaman prasejarah, kerana tidak ada teknologi seperti yang ada sekarang. Kalau macam sekarang kita dah lahir sudah mempunyai teknologi yang canggih. Kita sudah mempunyai gadget. Lepas tu kita dapat lihat perbezaan. Banyaklah perbezaan antara zaman prasejarah dan zaman sekarang. Yang mana teknologi yang sangat canggih kalau ingin dibandingkan dengan teknologi zaman prasejarah, yang mana zaman prasejarah, zaman batu, dia hanya menggunakan teknologi batu, dan pada zaman logam dia menggunakan teknologi gangsa dan besi dalam peralatan dan aktiviti harian mereka. Okey. Jadi perkembangan ini telah menjadikan manusia untuk lebih matang dan bertanggungjawab dalam tindakan mereka. Maksudnya mereka ni tahu, matang dan tahu apa tanggungjawab, apa yang mereka ingin lakukan. Okey. Pelbagai tahap perubahan dilalui merentas masa yang berbeza-beza. Inovasi dalam peralatan dan penggunaan api sejak zaman Paleolitik hingga zaman logam telah membantu manusia memperbaiki tahap kehidupan mereka. Jadi, dengan adanya inovasi dalam peralatan dan penggunaan api ni dapat membantu manusia untuk memperbaiki tahap kehidupan mereka. Yang mana pada zaman Paleolitik, kalau kita lihat, mereka menggunakan batu yang ringkas. Tak ada teknologi yang tinggi, tapi dia mengikut peredaran zaman. Perubahan dia mengikut peredaran zaman yang mana semakin berkembang, bukan semakin tidak berkembang. Okey. Penggunaan api ni walaupun dikesan sejak 1 juta hingga 1.5 juta tahun dahulu, namun pengetahuan membuat api dan menggunakannya secara berkesan hanya berlaku sekitar tahun 10,000 tahun sebelum Masihi. Okey. Seterusnya kita masuk kepada soalan pengukuhan. Okey, soalan pengukuhan ni kamu juga boleh tengok berdasarkan slide PowerPoint ini. Okey, yang pertama kita tengok. Nyatakan 3 tahap zaman batu. Okey, tahap zaman batu ini ada 3, yang mana cikgu dah sebut tadi. Paleolitik, Mesolitik dan Neolitik. Paleolitik Pa, Mesolitik Mat, Neolitik Nasi. Okey. Jadi untuk kamu mudah ingat, kamu buat ingat macam tu. Jadi kamu mudah untuk mengingati dalam exam. Okey, jadi 3 tahap zaman batu, zaman Paleolitik, zaman Mesolitik dan zaman Neolitik. Okey, soalan yang kedua. Tempoh masa zaman logam ialah, zaman logam adalah 3,500 hingga 500 Masihi. 3,500 sebelum Masihi hingga 500 Masihi. Okey, soalan yang ketiga. Bilakah manusia mula menggunakan api? Okey, manusia ini mula menggunakan api sejak 1 juta hingga 1.5 juta tahun dahulu. Okey, soalan yang terakhir. Nyatakan kepentingan manusia memahami zaman prasejarah.
Supaya kita mengetahui sejarah dan tamadun manusia dan menghargai kehidupan kita. Jadi kita ni sebagai manusia perlulah menghargai kehidupan yang kita ada pada hari ini. Yang mana kita telah sudah lahir dalam zaman yang mempunyai teknologi yang canggih dan serba mudah. Kalau contohnya manusia zaman prasejarah, pada waktu itu tidak adanya teknologi yang canggih yang mana tidak mempunyai kipas seperti yang kita ada pada hari ini. Yang mana kalau sekarang ni kita tak boleh hidup kalau tiada kipas, tiada aircon, tiadanya kemudahan seperti api, elektrik. Kalau manusia zaman prasejarah, zaman dahulu tidak mempunyai semua itu. Mereka hanya tinggal di lembah sungai, di kawasan dalam gua. Jadi bila kita belajar tentang zaman prasejarah ini, kita akan lebih bersyukur dengan kehidupan yang kita ada sekarang. Jadi itu sahaja untuk pembelajaran dan pengajaran hari ini. Sekian, terima kasih. Sebelum memulakan pengajaran dan pembelajaran untuk hari ini, cikgu ingin tunjukkan kepada kamu satu video. Cikgu nak kamu lihat dengan teliti video tersebut. Berdasarkan video ini, apa yang kamu dapat lihat? Video ini menunjukkan tentang masyarakat zaman prasejarah, yang mana masyarakat hidup dalam serba kekurangan dan perlu mencari alternatif dan perlu berusaha untuk meneruskan kelangsungan hidup. Yang mana kalau kita lihat, masyarakat menggunakan batu dan masyarakat juga menggunakan batu untuk menghidupkan api, dan juga masyarakat hidup dan menetap dalam gua. Jadi kaitannya dengan pembelajaran hari ini, cikgu ingin kaitkan adalah untuk hari ini kita akan belajar tentang manusia zaman prasejarah, iaitu kita akan masuk ke dalam subtopik kita, iaitu maksud zaman prasejarah. Kita ingin mengetahui apa itu maksud zaman prasejarah. Kita akan masuk subtopik 3.1, iaitu maksud zaman prasejarah. Dari segi standard pembelajaran, pelajar dapat menyatakan maksud zaman prasejarah. Apa itu zaman prasejarah yang kita ingin belajar untuk hari ini? Seterusnya, objektif pembelajaran. Pada akhir pembelajaran, murid dapat menerangkan zaman prasejarah berdasarkan penggunaan teknologi dan masa. Dan yang kedua,
murid dapat menyenaraikan keupayaan manusia prasejarah meneruskan kelangsungan hidup. Jadi kita akan mengetahui bagaimana keupayaan manusia prasejarah ni meneruskan kelangsungan hidup, yang mana mereka hidup dalam keadaan yang susah payah. Susah payah maksudnya kesusahan untuk mencari makanan, kerana pada waktu itu mereka tidak mempunyai tempat tinggal yang menetap. Jadi mereka hidup berpindah randah. Jadi untuk kita mengetahui, jadi kita akan mempelajari maksud zaman prasejarah dan melihat apa itu zaman prasejarah dan perkembangannya. Kita masuk kepada maksud zaman prasejarah. Zaman prasejarah ini adalah zaman manusia belum mengenal tulisan. Maksudnya pada zaman prasejarah ni, manusia ni tak kenal lagi tulisan. Tiada lagi sistem tulisan seperti yang ada pada hari ini. Manusia tidak mempunyai tulisan untuk mencatat dan merekodkan kegiatan hidupan mereka. Jadi manusia zaman prasejarah ni dia tidak seperti masyarakat manusia yang ada seperti hari ini. Kalau seperti kita hari ini, kita sudah mempunyai banyak benda untuk kita catat dan rekod kegiatan kita, kegiatan harian kita. Seperti kita juga boleh merekod dalam buku, dalam handphone, kan sekarang teknologi sudah canggih. Tidak seperti masyarakat zaman prasejarah. Zaman prasejarah juga dikenali sebagai Nirleka dalam bahasa Sanskrit, yang bermaksud tidak ada tulisan. Nir itu dalam bahasa Sanskrit bermaksud tidak ada, dan leka itu tulisan. Jadi gabungan dua perkataan ini menjadi Nirleka yang membawa maksud tidak ada tulisan. Zaman prasejarah ini terbahagi kepada dua, iaitu zaman batu dan zaman logam. Zaman batu. Apa itu zaman batu? Zaman batu ini merujuk kepada penggunaan teknologi batu dalam kehidupan manusia pada zaman tersebut. Jadi zaman batu ni dipanggil zaman batu kerana penggunaan teknologi. Maksudnya teknologi itu bukanlah seperti teknologi yang ada hari ini, yang mana kita sudah mempunyai gadget, teknologi yang canggih. Bukan. Tapi dia merujuk kepada penggunaan teknologi batu. Hanya penggunaan teknologi batu dalam kehidupan manusia pada zaman tersebut. Zaman batu ni mempunyai 3 tahap. 3 tahap. Zaman batu ni 3 tahap. Iaitu zaman Paleolitik, zaman Mesolitik dan zaman Neolitik. Kita tengok zaman Paleolitik. Zaman Paleolitik ini dipanggil sebagai zaman batu lama. Dan zaman Mesolitik dikenali sebagai zaman batu pertengahan, dan zaman Neolitik dikenali sebagai zaman batu baru. Jadi kita dah mengetahui zaman batu kan mempunyai 3, terbahagi kepada 3, iaitu zaman Paleolitik, zaman Mesolitik dan zaman Neolitik. Kita tengok kepada zaman Paleolitik yang juga dikenali sebagai zaman batu lama. Apa itu zaman Paleolitik? Zaman Paleolitik ini dianggap zaman yang serba mencabar. Kerana apa? Kerana manusia ni perlu meneruskan kelangsungan hidup mereka dengan menggunakan teknologi batu yang serba ringkas. Jadi maksudnya zaman Paleolitik ni dia menggunakan batu yang sangat ringkas. Selain peralatan batu, mereka juga menggunakan peralatan yang diperbuat daripada tulang binatang dalam aktiviti harian mereka. Jadi mereka ni menggunakan bahan peralatan yang diperbuat daripada tulang binatang. Contohnya untuk memburu binatang. Jadi dia menggunakan tulang binatang. Kita tengok yang kedua, iaitu zaman Mesolitik. Zaman Mesolitik ini memperlihatkan cara hidup yang semakin berkembang. Jadi cuaca pada zaman ini juga tidak terlalu sejuk. Dan manusia pada zaman ini bukan sahaja memburu binatang, tapi menangkap ikan sebagai sumber makanan mereka. Jadi
Zaman Paleolitik merupakan zaman batu yang ringkas, menggunakan batu yang ringkas. Dan zaman Mesolitik ni ada sedikit perkembangan. Maksudnya manusia ni menunjukkan cara hidup yang semakin berkembang. Okey, dan zaman yang ketiga itu zaman Neolitik, yang juga dikenali sebagai zaman batu baru. Okey, kenapa dikenali sebagai zaman batu baru? Kerana dia menunjukkan tahap perkembangan teknologi serta corak kehidupan yang lebih baik. Jadi manusia pada waktu ini mempunyai perkembangan teknologi dan juga adanya corak kehidupan yang lebih baik daripada zaman Mesolitik dan zaman Paleolitik. Okey. Pada zaman ini juga wujud kawasan pertempatan yang mengamalkan aktiviti bercucuk tanam, membuat tembikar dan menternak binatang. Okey. Untuk supaya kamu lebih jelas dan faham tentang ketiga-tiga tahap zaman batu ini, cikgu tunjukkan satu video iaitu gambaran masyarakat zaman batu. Okey, berdasarkan video ni, cikgu harap kamu dapat memahami tentang gambaran masyarakat zaman batu, iaitu zaman Paleolitik, zaman Mesolitik dan Neolitik. Okey, seterusnya kita akan masuk kepada zaman logam. Apa itu zaman logam? Okey, zaman logam ini dia merujuk kepada penggunaan teknologi gangsa dan besi. Maksudnya zaman logam ni zaman yang menunjukkan masyarakat ini telah menggunakan teknologi logam dan besi dalam kegiatan dan aktiviti harian mereka. Okey.
Dalam zaman logam ini, manusia telah melakukan inovasi logam besi dan gangsa dalam peralatan mereka. Dan manusia juga sudah mula melakukan aktiviti pelayaran. Jadi pada zaman logam ni ianya menunjukkan tahap kemajuan dan perkembangan masyarakat zaman prasejarah yang mana sudah adanya aktiviti pelayaran dan pembuatan kapal. Okey, masyarakat juga telah menjalankan aktiviti pertukaran barangan dan peralatan yang berasaskan gangsa yang dapat dikesan bertaburan di rantau Asia Tenggara. Okey, seterusnya, peralatan besi seperti kapak, tulang mawas, beliun dan mata lembing merupakan antara jenis peralatan besi yang digunakan oleh manusia ketika ini untuk memburu, bertani dan menjalankan aktiviti harian mereka. Yang mana kalau kamu boleh tengok di rajak ini, ini adalah gambaran mata lembing bersoket, ini adalah kapak dan ini adalah tulang mawas dan ini adalah soket dan ini beliun dan ini adalah sabit. Jadi ini adalah alatan-alatan masyarakat zaman logam.